Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد. Yang dimuliakan Fadlatul Imam, seluruh jawatan kuasa, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan? Sihat semua? Alhamdulillah. Lama 3 tahun tak jumpa. Dah kerajaan baru baru jumpa. Muka surat apa? Oh, dah tanya. Baik. Jadi insyaAllah malam ni kita kembali menyambung diskusi perbincangan kita kitab Munyatul Musalli. Kita menyambung perbincangan mana kita berhenti ni? Ayat dia mana ayat? 60 ni kot. Nombor 1, bukan 60. Okey. 61 insya-Allah. So kita berbahas tentang dia punya feel tentang khusyuk ataupun rasa di dalam solat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ni, semoga Allah merahmatinya, amin ya rabbal alamin. Dan tatkala melihat Nabi SAW akan seorang laki-laki bermain dengan janggutnya di dalam salat, maka sabdanya, jikalau khusyuk hati laki-laki, akan nescaya khusyuk segala anggotanya. Maka menyatakan Nabi bahawasanya khusyuk anggota itu daripada khusyuk hati, dan tiada sempurna salat dengan ketiadaannya. Dan adalah salafus salih sehingga salafus salih sehingga khusyuk pada salatnya dan menghingga-hinggakan ia, maknanya bersungguh-sungguhlah, sehingga adalah setengah mereka itu pada tengah salat datang burung hinggap ia di atasnya, menyangka akan pagar sesuatu. Ini apa? Jamat kerana tetapnya dia datang. Jamat ni beku. Bahasa Arab beku. Okey. Jamat kerana tetapnya dan panjang qiyamnya dan sujudnya. Baik. Jadi kita berada dalam perbincangan berkaitan dengan perihal salat ini menuntut kita untuk khusyuk. Dan khusyuk ini adalah perkara yang besar. Sehingga Allah melakamkan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjayalah orang mukmin itu yang mana mereka itu di dalam salatnya dia khusyuk. Maka kita lihat perbahasan di sini berkaitan yang pertama itu perihal seorang lelaki yang bermain-main janggutnya. Jadi Nabi menyebut dalam erti maksud hadis di sini, Nabi mengingatkan tentang jika anggota itu tidak khusyuk, maka hatinya juga tentu tidak khusyuk. Jadi bukan masalah janggut sajalah. Apa sahaja pergerakan yang bukan pergerakan salat yang kerap dilakukan itu menyumbang kepada hati yang tidak khusyuk. Sebab itu walaupun kita melihat antaranya perbahasan tentang pergerakan kecil di dalam salat itu tidak membatalkan salat, namun ia tetap memberi kesan kepada nilai salat. Contohnya daripada awal solat satu orang tu duk garu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Daripada awal surah sampai habis duk garu. Kalau kita lihat pada sebahagian kitab, sebahagian ulama hukum tetap batal. Walaupun pergerakan kecil. Sebab apa? Terlalu lama. Yang dibolehkan sekejap. Sebab lari dia punya tujuan nak menggaru ke nak solat kan. Jadi bukan tak boleh menggaru tu, tapi jangan terlampau lama. Jadi ini tadi berkaitan dengan orang yang memintal atau yang bermain-main janggutnya. Jadi memberi kesan kepada anggota, maknanya memberi kesan kepada hatinya juga tidak khusyuk. Kemudian dibawa perumpamaan perihal golongan salafus salih. Salafus salih ni siapa tuan? Golongan 300 hijrah lah, 3 kurun terawal hijrah, bermula daripada para sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in. 3 golongan ni yang disebut dalam hadis. Nabi sebut khairu qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku, dan kurun yang setelahnya, dan kurun yang setelahnya. Maknanya selepas kurun Nabi itu para sahabat, para tabi'in, kemudian tabi'in. Jadi 3 kurun ini ada endorsement daripada Nabi SAW. Maknanya ada pengesahan daripada Nabi bahawa kurun yang boleh dijadikan suri tauladan. Tapi bukanlah bermaksud yang selepas-lepas tu tak boleh. Cuma zaman selepas itu, zaman sudah mula jauh daripada zaman Nabi. Jadi sudah mula berlaku macam-macam pergolakan, macam-macam lah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam sejarah, belum lagi kurun yang lepas, makna lewat daripada Nabi wafat pun sudah berlaku fitnah besar dah dalam Islam sebenarnya. Ada di sana peperangan Siffin, ada peperangan Jamal yang melibatkan puluhan ribu di kalangan para sahabat pun telah meninggal. Perang besar. Ini sebab itu kalau kita kaji sudut sejarah ni, maknanya banyaklah maknanya pengajaran yang perlu kita ambil, sehingga telah berlaku perselisihan besar di kalangan para sahabat pun. Tapi bukan maksudnya penceritaan itu tidak sedikit pun menjatuhkan kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi demikian zaman fitnah yang sudah muncul setelah kewafatan Nabi SAW. Baik, jadi para salafus salih ni dulu, maknanya ada keadaannya mereka ni terganggu dengan dihinggap burung ketika mereka solat. Datang burung hinggap ia di atasnya, menyangka akan pagar sesuatu. Jadi saya tak apa jelaskan ini. Dia mungkin memaksudkan bahawa sepatutnya burung tak datang lah. Maknanya sampai tak sedar. Kerana apa? Kerana mereka begitu khusyuk di dalam salat. Maknanya burung tu dia menyangka dia hinggap tu di atas pagar. Sebab apa? Tak bergerak. Berdiri yang terlalu lama, sujud yang terlalu lama. Maknanya salat mereka ni, Masya Allah, Tabarakallah, sangat jauh nak dibandingkan dengan solat kita ni lah.
Solat kita di akhir zaman ni tuan-tuan memang memerlukan mujahadah yang teramat besar. Memerlukan, kalau boleh kita khusyuk pada sebahagian solat itu, walau seketika pun, itu sangat-sangat bernilai. Kerana nak solat di akhir zaman ni, nak dapat khusyuk ni, Masya Allah, mungkin lebih jauh susah daripada kempen PRU. Kan? Betul. Kempen ni ceramah habis lah. Nak khusyuk dalam solat ni susah. Perlu kepada kesungguhan. Sebab walaupun solat tu sekejap, tapi nak kena betul-betul mempersembahkan diri kita kepada Allah dengan kadar yang subhanallah, yang cukup berkualiti. Itu tidak mudah sebenarnya. Baik. Tapi boleh diusahakan. Antaranya kita ngaji ya. Ini antara langkahnya lah. Mudah-mudahan Allah memudahkan untuk kita dapat khusyuk dalam solat. Amin. Baik. Seterusnya, dan adalah setengah daripada mereka itu berkata ia bagai ahlinya dan anaknya. Ahli ni keluarga lah. Ahli ni maksudnya keluarganya dan anaknya. Apabila masuk aku kepada salat, maka perbuat olehmu barang yang betapa kehendak kamu, yakni daripada mengangkatkan akan suara dan hingar. Hingar tu bising hingar bingar, hiruk pikuk lah bahasa Melayu. Maka aku bahawasanya tiada tahu ia dengan ia, dan adalah setengah daripada sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, salat ia di dalam kebun pohon tamar baginya, maka terbang burung daripada satu pohon kayu kepada satunya, dan jadilah ia menilik kepadanya, maka melalaikan ia daripada salatnya. Maka tatkala diketahui akan dirinya lalai, sukarlah ia atasnya, maka dijadikan kebunnya sekalian sabilillah, kerana ia melalaikan ia daripada salat. Tuan-tuan. Ini level apa punya orang ni? Kan? Dahsyat, tuan. Jadi yang pertama tu dia kata, apabila dia salat berkaitan dengan, dia kata kepada keluarganya dan anaknya, bila dia salat, maka perbuat olehmu barang yang betapa kehendak kamu, yakni daripada mengangkatkan akan suara dan hingga bingar. Maknanya jangan ganggu lah. Itu keluarga. Maknanya terputus hubungan dengan family. Bukan putus tu putus silaturahim. Maksudnya ialah kita nak jumpa Allah Ta'ala. Kan? Itu satu. Kemudian berkaitan dengan harta. Ini kalau zaman Nabi dulu, antara harta yang amat bernilai sebagian sahabat ni kebun. Jadi bila mereka ni salat dalam kebun, ni cerita yang bawah tu, burung yang lalu itu mengganggu fokus salat. Khusyuk lah. Jadi sebahagian sahabat ni buat apa? Infak tu kubur tu. Kubur lah, kebun tu. Infak tu kebun tu sebab melalaikan. Tu tak tu. Makna kat sini kita boleh bayang macam mana rohani, betapa berbeza kita dengan mereka. Kan? Jadi itulah realitinya. Jadi kita sembang hidup Islam ke hidup Melayu pun teratu je lah. Kan? Teratu je lah, tuan-tuan. Kerana tentu tidak terbanding diri kita dengan para sahabat. Bukanlah maksud apa yang kita buat hari ni semua sia-sia, tak. Ada nilainya. Cuma kita kadang-kadang kita kena duduk, kena mengenangkan diri kita dengan kehidupan para salafus salih yang jauh, tuan-tuan. Kita ni tak tahulah, dengan peluh Sayyidina Abu Bakar pun, bukan peluh Nabi, peluh Sayyidina Abu Bakar pun tak tahulah terbanding ke tak. Peluh Nabi tu saya cakap lah. Peluh para sahabat
Sahabat yang paling cikai, contohlah kan, paling level paling rendah pun nak banding dengan kita ni pun tak tahu berapa jauh level. Itulah diri kita. Sebab tu terutama saya bercakap ni pun sama. Maknanya amat perlu kita menghina diri di hadapan Allah supaya kita sedar diri kita tak ada apa-apa. Penting tawaduk dalam agama ini. Mengukur diri, membandingkan diri kita dengan golongan-golongan yang terpuji, yang disebut radhiyallahu anhum. Allah redha terhadap mereka. Kita ni tak tahulah. Tak tahu hidup kita ni di sisi Allah ni sejauh mana nilainya. Jadi pendekatan Syekh Fatani ni dia bawa elemen tasawuf yang agak dalam. Bukan bermaksud apa sahaja yang kita buat ni semua sia-sia, taklah. Mudah-mudahan ada nilai. Cuma lebih kepada nak memperingat diri kita yang sangat jauh kualiti diri kita dengan golongan-golongan yang terpuji di sisi Allah. Sebab itu kita baca dalam surah Waqi'ah, thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Jadi banyak golongan yang terselamat ni yang awwalin, yang akhirin ni yang macam kita ni qalil. Cuma satu, kalau literalnya memang sedikit tu satu hal. Yang keduanya sebab zaman kita ni manusia tak seramai zaman dululah kan. Sekarang manusia ada berapa? Ada 8 bilion kan, lebih kurang itu lah 8 bilion. Umat Islam duk ada 2 bilion lah, 1.7 1.8 itu. Jadi maknanya populasi tu lalu ramai. Jadi kalau nisbah sikit pun ramai lah insya-Allah yang selamat tu. Cuma sebab dah terlampau ramai kan, yang di kalangan orang Islam yang 1.9 atau 1.8 bilion tu pun tak tahu berapa yang selamatnya. Hak yang ayah pin lah apa macam-macam ni kan, ngarut ni pun kan, tu kat Malaysia lah, kat dua negara sana pun boleh tahan ni lah. Tapi maknanya nak kata bahawa nisbah keseluruhan Bani Adam yang ada hari ni tak ramai lah yang selamat. Tak ramai. Maknanya daripada 8 bilion tu siap-siap tolak yang tak beriman dah. Itu siap-siap tolak. Dan tinggal yang Muslim tu pun tak tahu berapa pula peratus yang betul-betul terselamat. Jadi mudah-mudahan kita ni semua termasuk golongan yang selamat lah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Demikian lagi kelakuan, makna sikap salafus salih. Salaf yang salih tu maksudnya golongan yang salaf tadi ni, yang 3 kurun awal. Sebab mengetahui mereka itu akan kebesaran pada salat. Jadi mereka memang betul-betul merasai nilai salat tu. Dan amat ketinggian tempatnya pada Allah. Ini benda-benda ni yang tak ada kat kita ni. Itu yang kita solat lewat, solat ala kadar, solat sekadarnya, dan pada Rasulnya. Jadi mereka sangat-sangat mengerti kedudukan solat di dalam kehidupan ni. Segala-galanya ditinggalkan apabila contohnya bila azan berkumandang. Kita tak ada dah. Azan tu tak tahu dulu kan. Relax. Awal lagi. Kan? Itu yang solat, yang tak solat lagi tak saja itulah. Melingkup tu ya. Kan? Baik. Kata setengah ulama, telah sampai kepada kami khabar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membahagi akan segala amal salat atas 40 saf daripada malaikah. Pada tiap-tiap saf 70,000. 10 daripadanya berdiri tiada rukuk, dan 10 rukuk tiada sujud, dan 10 sujud tiada angkat kepalanya, dan 10 duduk tiada berdiri. Dan dihimpun akan sekalian amal mereka itu bagi hambanya yang mukmin di dalam 2 rakaat yang disalatkan keduanya. Maka tilik olehmu, ini perhatikan olehmu akan besar pemberian Allah dan kurnianya atas segala hambanya yang mukminin.
Jadi orang yang betul-betul menghargai kedudukan salat ini mendapat nilaian ataupun makna kebersamaan dengan para malaikat ni tadi, yang disebut dalam, tapi cuma disebut di sini kata setengah ulama. Jadi ini kalau kita belajar ilmu hadis ni, khabar ni dia tidak sampai riwayat yang sahih lah. Dia macam asar, ada riwayat, dia tak sandarkan pun kepada Allah, kepada Nabi. Maknanya dia tak sebut sabda Nabi, tak, asar sahaja, sebagai menggambarkan betapa orang yang solat itu terdapat malaikat-malaikat yang bersama dengannya. Cuma disebut tadi di mana nilai solat kita tu, yang itu kita kena muhasabah balik, tengok. Okey. So kat sini perbahasan khusyuk dia memang agak detail lah, kata yang dibahas oleh Syekh Fatani ni. Baik. Kemudian, dan pada riwayat Jabir dan Muaz radhiyallahu anhuma, tatkala dinaikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit, melihat ia pada langit dunia malaikat berdiri selama-lamanya. Dijadikan Allah akan mereka itu menyebut zikir akan ia, tiada rukuk, dan pada langit yang kedua rukuk selama-lamanya. Tiada mereka itu mengangkatkan kepalanya, dan pada langit yang ketiganya sujud akan Allah, tiada mengangkatkan kepalanya, melainkan ketika memberi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu. Jadi ketika ini gambarkan bagaimana kedudukan para malaikat yang tidak henti-henti memuja-muji Allah. Ada malaikat yang sujud tak bangun-bangun, ada malaikat yang rukuk tak bangun-bangun, angkat kepala bila Nabi bagi salam. Itu je angkat kepala, lepas tu sujud balik. Maka diangkatkan kepalanya kerana menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka sujud pula selama-lamanya. Maka kerana inilah dituntut 2 kali sujud pada tiap-tiap rakaat. Jadi dipanggil apa? Kaitannya ataupun maksudnya apa istilah dia? Lupa pula. Lupa istilah dia. Maknanya kaitan lah, kan? Jadi apa nama dia? Hubungan kita punya sujud 2 kali itu seperti kaitannya dengan para malaikat yang mengangkat kepala di langit sana ketika mereka sentiasa sedang sujud. Jadi hanya mereka mengangkat kepala menjawab salam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia sujud. Jadi simbolik, macam itulah simboliknya. Maksudnya kenapa kita sujud tu 2 kali? Dia punya sandarannya disebabkan malaikat tu tadi buat macam tu. Pada tiap-tiap rakaat, dan pada langit yang keempat tasyahud mereka itu selama-lamanya. Baca tahiyat dia, tak putus-putus. Dan pada langit yang kelimanya mengucap tasbih dan berzikir mereka itu selama-lamanya. Dan pada langit yang keenam mengucap takbir mereka itu selama-lamanya. Ini kerja malaikat, yang Allah Ta'ala memang ciptakan mereka itu untuk memuja-muji Allah non-stop, tanpa berhenti walau seketika. Jadi kita tak macam tu. Kita ni manusia yang memang disuruh menyebut ataupun mengingati Allah pagi dan petang, tapi tabiat kita tak mampu. Tabiat manusia tak mampu, kerana kita ada kehidupan, kita ada tuntutan-tuntutan yang banyak. Bahkan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar melarang para pemuda di zaman dia untuk wirid lama lepas solat. Ada riwayat lah. Kenapa? Kerana zaman Sayyidina Umar pembukaan kota Islam yang begitu pesat. Jadi ibadah yang lebih besar apa? Membangunkan negara Islam. Kan? Jadi kalau jadi pemerintah, contoh ni saja, bukan nak kait politik apa, makna jadi pemerintah, jujur atau amanahnya pemerintah itu jauh lebih mulia daripada
1000 rakaat orang yang solat di masjid. Maknanya nilai ibadah tak sama. Pemerintah ni dia tak perlu semayang banyak. Dia mesti fokus dia punya kerja. Kita tak apalah. Boleh baca Quran banyak, boleh zikir, boleh solat. Dia tak bawa jawab pun. Duduk rumah kan, pencen Tapi kalau orang yang memegang amanah ni kan, yang memegang tanggungjawab ni, ibadah mereka bukan dengan banyak berzikir. Ibadah mereka melunaskan tanggungjawab. Ya. Untuk orang perempuan, hadis tentang orang perempuan solat di rumah ni, para ulama bincang kerana zaman itu, kerana ada fitnah itu, melihat hadis tu zaman itu fitnah banyak. Orang perempuan keluar rumah berlaku gangguan, ada terutama melibatkan solat yang macam malam lah, subuh lah, ada risiko. Jadi hadis tu ada dia punya environment, culture. Bila baca hadis ni nak kena tengok. Kerana kalau kita bagi reason macam tu, maksudnya dengan hadis tu kita pegang wanita digalakkan lebih solat di rumah. Kalau macam tu, wanita jangan pergi mall lah, duduk rumah. Ini pergi mall lah, tak apalah 3 jam, 4 jam. Lama ditawaf kan, ke apa, shopping mall. Solat tak boleh. Jadi dia hadis tu kena tengok dia punya environment. Ni ulama bahas. Kan? Dia ditegah di zaman itu kerana zaman tu memang tapi kalau memang di tempat kita memang ada situasi macam tu, memang afdal duduk rumah. Maksudnya memang kita tahu kampung kita, contohlah kan, kawasan kita tu memang penyamun, penyangak, perompak banyak, memang elok duduk rumah lah. Tapi kata ustaz, perompak banyak tak nak pergi surau ustaz, pergi shopping mall tak banyak perompak, tu tak tahulah, tu dia kena jawab orang malaikat. Kan? Jadi maksudnya macam tu. Jadi kesimpulan dia apa? Sebenarnya perempuan pun digalakkan datang masjid. Perempuan pun digalakkan. Kecuali ada keuzuran ataupun ada sebab-sebab tertentu lah. Kan? Tapi hadis tu maknanya ditegah tu kerana memang ada risiko kepada orang perempuan. Dari segi apa, penyamun, pengak, semua tu lah. Baik. Okey, saya komen tu. Sampai. Dengan kat masjid lagi khusyuk. Lagi dia, tu kata dia memang dia elok datang. Kecuali itulah, kalau dia okey dia datang. Kalau dia sakit tak adalah sampai nak kena paksa kan. Tapi dia mampu datang, dia datang. Dan memang bagus datang kan. Tidak sampai memaksa lah. Maknanya kalau dia ada kekangan, tak wajib lah. Sama macam lelaki kan, kalau sakit nak pergi kan lah. Datang masjid menyusahkan orang, contohlah. Contoh maksudnya ada kita terpaksa mengganggu orang, jadi kita solat di rumah. Habis Ustaz tak apa pahala. Kalau semasa dia sehat, dia memang ahlul masajid, dia dapat pahala. Kalau dia memang konsisten datang masjid masa sehat, kemudian masa sakit tak boleh datang, insya-Allah dicatat pahala pada dia. Sebab dia bukan tak nak datang, tak boleh datang. Kerana kalau dia datang tu akan menyebabkan ada masalah gangguan dan sebagainya. Kadang ada orang macam tu. Jadi dia solat di rumah. Ini termasuk yang saya pernah sebut berkaitan dengan hukum solat berdiri. Ingat tak? Kalau seorang itu solat di rumah, dia boleh berdiri. Sebab apa? Dia boleh berpaut pada sesuatu. Meja ke kursi kan. Tapi bila solat di masjid tersurau, dia datang jemaah, kerana dia faham nak pergi solat jemaah tu ada 27 kali ganda pahala, dia tak boleh solat berdiri. Sebab apa? Tak ada tempat baut. Jadi pilihan yang ada duduk. Secara fiqahnya, keutamaannya bukan datang masjid, solat di rumah. Sebab apa? Yang utamanya berdiri. Sebab dia boleh berdiri dalam keadaan berpaut. Tak kisah, yang penting dia mampu berdiri. Poin dia solat fardu ni sebolehnya berdiri walaupun berpaut.
Tapi kalau berpaut pun tak boleh, duduk lah. Ini cerita dia boleh berpaut, mana dia boleh berdiri tapi dalam keadaan ada tongkat. Tapi kalau di masjid tak boleh, susah. Contohlah kan. Tuan faham situasi dia? Nampak tak cara fiqh mengukur situasi? Nampak tak? Itu sebab tu agama ni dia ada garis panduan. Dan sebab tu dalam fiqh dia ada qawaid fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh. Perlu kita ni bila tapi yalah kita bukan bidang agama, cuma nak sebutnya bila kita faham fiqh ni dia ada benda-benda macam tu. Dia bukan hukum ni terus itulah. Kena tengok juga. Kan? Kena tengok juga tuan. Kan? Contoh. Kan? Macam nak lantik TPM lah. Kan? Jadi kena tengok. Contoh ni bukan kat Malaysia, tuan jangan ingat kat Malaysia. Ni dekat selatan Zimbabwe ada satu negara tu. Kan? Kalau tak lantik lagi teruk, lantik lah. Jangan salah faham. Tak ada corona kat Malaysia. Macam tu lah. Jadi tak lantik kan? Dia kena lantik. Lantik tu elok duduk diam. Maksudnya? Dia tak, maksudnya jemaah ni secara apa sahaja keadaan tetap dituntut. Cuma bila dia musafir, dia ada option lah. Dia ada pilihan lah. Sama ada dia, kalau dia contoh dia pergi zuhur kan, jemaah, dia jamak lah. Dia solat zuhur 4 rakaat, kemudian dia buat qasar 2 rakaat. Okay, dan sebab situasi secara umumnya musafir ni, kita tahu musafir ni sesuatu bebanan. Cuma zaman sekarang ni musafir enjoy ya. Kan? Dulu musafir teruk. Kan, naik unta, naik kuda apa semua. Jadi, tapi hukum tu tetap terpakai lah. Sekarang pun tuan sebenarnya musafir penat juga lah. Kan? Kalau pergi umrah tuan kan. Pergi umrah penat cuma saya pergi tak penat sebab kita naik train. Tak penat tuan. Banyak pergi umrah naik train makcik, yang naik bas. Kan? Mana-mana travel tanya dulu, naik train ke naik bas Mekah Madinah? Naik bas saya tak nak. Kan? Kalau beli awal okey, dapat murah 100 lebih tiket. Terutama kalau kita masuk Madinah nak pergi Mekah. Cadangan saya naik train. Tak ada penat apa, 2 jam setengah tum sampai. Kalau naik bas kalau kan, dengan driver tu kalau laju okey jugalah, kena perlahan, lepas tu dia berhenti makan nasi Arab dekat sejam semua. Yang kena caca lah kan. So bila naik train ni, tanya saya bagus lah kan, senang, mudah. Jadi tapi macam tu lah, walaupun musafir hari ni dia tak sebeban zaman dulu, tapi hukum tu terpakai. Even kalau satu hari tu, ni contohnya Ramadan kan, orang travel pergi naik kapal terbang, mungkin dia pergi Kedah atau pergi Kelantan, sebulan tu outstation je. Nak katakan dia musafir tu, dibolehkan dia tak berpuasa sebulan tu. Dah musafir. Cuma yalah kalau naik flight, kena naik business class, tak penat apa pun, puasa lah. Tapi nak kata boleh tak puasa? Boleh. Boleh. Sebab musafir. Boleh terpakai hukum tu. Jadi macam tadi tu, bahkan sebenarnya dalam bab rukhsah ni, dalam hadis Nabi sebut innallaha yuhibbu an yu'ta azaimahu kama innallaha yuhibbu an yu'ta rakha'isahu kama yuhibbu an tu'tiya azaimahu, kama qala. Nabi kata apa? Allah ni, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang guna rukhsah yang Allah bagi ni. Rukhsah tu macam tadi lah, jamak lah apa semua ni. Seperti mana Allah suka orang yang guna, mana melaksanakan kewajipan-kewajipan yang tetap. Jadi menggunakan rukhsah dalam agama ni satu benda yang bagus sebenarnya. Sebab kita menikmati kemudahan yang Tuhan bagi. Ada saya jumpa sebagai orang dia musafir pun, saya tak ada usah, saya mesti solat full punya. Jamak-jamak ni
Saya esok kurang pahala Ustaz. Patut kita solat 4 jadi 2. Dia faham macam tu. Ini semua cara faham agama yang tak berapa tepat. Agama tak macam tu. Sebab tu saya kata dalam agama ni mesti berasaskan ilmu. Jangan ikut. Sebab tu ibadah ni dia tak boleh ikut hawa nafsu. Ikut sistem, ikut agama punya ketetapan. Jadi menggunakan rukhsah tu benda yang bagus. Benda yang disukai. Sebab tu dalam fiqh ni ada satu benda yang dipanggil al-akhdhu bil aisar. Ni satu kaedah dalam fiqh. Apa dia? Mengambil sesuatu yang mudah dalam agama. Tapi kena jaga. Bukan bermudah-mudah. Beza tu. Bermudah-mudah ni maknanya apa? Dia nak mengelak-ngelak hukum Tuhan. Tu tak boleh. Tu haram. Tapi menggunakan pandangan yang mudah di atas pandangan yang ada asas, itu bagus. Dan tunjangnya mesti dengan ilmu lah, pengetahuan lah. Tak boleh lah mandai-mandai, dia kena tahulah. Kenapa? Kerana dalam hadis yang sahih, bila Aisyah ditanya oleh para sahabat, Nabi bagi fatwa macam mana? Aisyah kata, Nabi tidaklah memberikan fatwa kepada orang yang bertanya, melainkan apabila ada dua pandangan, Nabi akan memilih yang paling ringan, yang paling mudah. Nampak tak Nabi punya pendekatan? Kita nak buat yang kekoreh ni. Tidak, yang keras itu sebenarnya mesti betul. Yang lunak, yang mudah itu kadang-kadang itu lebih meringankan orang nak beribadah. Cuma syaratnya mesti dengan ilmu. Tanya orang, belajar. Itulah. Jadi bagi itu asas dalam agama yang memang diperakui oleh para ulama. Yang benda tu sangat diraikan. Baik. Mana dia tadi? Jauh pergi. Atas tuan-tuan okey tak ni? Kapet dah biru dah, takkan soalnya. Ada apa? Datang masjid. Datang masjid memeriahkan rumah Allah, insya-Allah. Okey. Dan pada langit ketujuhnya, yang ketujuh, malaikat mengucap ia selama masa dijadikan. Mengucap tu asyhadu an la ilaha illallah. Dia kata apa? Mengucap ia salam. Dia kata. Kenapa ada alif? Ya, mengucap ya salam. Ya ke ya salam? Sebab saya tengok macam salam atas tu selama masa. Betul lah tu. Sekejap, tengah tengok ni. Mengucap, sebab ada dekat ya tu ada alif. Tak apalah. Cuma atas tu dia ada alif. Saya faham mengucap tu asyhadu an la ilaha illallah tu. Okey. Jadi kalau ikut itu dia kata mengucap ya salam. Kalau tuan-tuan tengok yang Jawi atas tu dia ada alif, mana alif tu tak kena buang Masa dijadikan Allah akan mereka itu, maka cita hati, mana bercita-cita hati. Betul tak? Dia kata apa? Cita hati. Maka cita hati Rasulullah SAW dan ingin bahawa dijadikan baginya demikian segala ibadah malaikat yang di dalam langit itu baginya dan bagi umatnya. Maka telah mengetahui oleh Tuhannya yang Al-Khallaqul Alim. Betul tak? Al-Khallaqul Alim, yang maha mencipta lagi maha mengetahui akan cita nabinya, serta sudah diketahui pada azalinya dihimpunkan segala ibadah malaikat yang dalam 7 petal langit itu di dalam 2 rakaat salat. Jadi Nabi bila tengok malaikat-malaikat ni beribadah sedahsyat itu, mendambakan, menginginkan umat Nabi ni pun dapat buat macam itulah. Tapi tentu takkan mampu, betul tak?
Jadi kerana Tuhan itu Khallaqul Alim, Maha mencipta dan lagi Maha mengetahui, jadi apa yang Tuhan bagi kepada kita hanya dengan 2 rakaat yang penuh bernilai itu boleh setanding dengan ibadah-ibadah para malaikat ni. Tuan. Sebab itu dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kata apa? Ma min muslimin yatawadda'u fa ahsanal wudu'a thumma yusalli rak'ataini muqbilun alaihima biwajhihi wa qalbihi illa wajabat lahul jannah. Ini hadis sahih. Tidaklah seseorang muslim itu berwuduk lalu dia memperelokkan wuduknya, maksud wuduk yang bagus, wuduk yang berkualiti, yang jaga sunnahnya, tak membazir contohnya lah. Jadi kemudian apa? Lepas dia berwuduk, thumma yusalli raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Yang macam mana? Muqbilun alaihima biwajhihi wa qalbihi, yang betul-betul mengarahkan kepada Allah jiwa dan raganya. Muqbilun alaihima biqalbihi, jiwanya, wa wajhi, wajhi itu wajah, wajah itu dirinya. Nabi kata illa wajabat lahul jannah, melainkan baginya apa? Wajib syurga. Wudu, solat 2 rakaat yang berkualiti, yang terbaik, Nabi kata wajib syurga. Salat yang tidak dinamakan ini semua dipanggil salat sunat mutlak. Cuma itu untuk yang tak terikat dengan waktu. Tapi kalau kita wuduk kemudian time duha, itu salat duha lah. Kalau kita wuduk dan kemudian macam saya datang jemaah sedang solat maghrib lah. Cuma Nabi sebut 2 rakaat tu solat yang paling minimum lah. Kan? Paling minimum solat 2 rakaat lah kan. Kalau 4 rakaat solat zuhur lah. Cuma nak sebutnya, poin dia dengan wuduk yang terbaik, kemudian dia solat, tak kira lah solat apa pun, solat sunat ke, solat fardu ke, bila dia persembahkan dengan kadar yang terbaik, Nabi kata wajib baginya syurga. Itu nak sebut, taklah payah mana masuk syurga. Kan? Cuma nilaian salat tu tadi, ini yang disebut tadi. Bila Nabi bercerita untuk semua ibadah malaikat ni tadi untuk umatnya, maka Allah Ta'ala meletakkan dengan 2 rakaat itu, sebab apa dia? Kerana memuliakan Nabinya. Tuan-tuan. Sebab itu kita ni dengan Nabi ni, satu ialah Nabi tu memang kekasih kita, tapi terima kasih kita dekat Nabi ni tak tahu nak cakap macam mana. Kepada Allah tu tak usah cakap lah, memang kesyukuran yang tak berbelah bagi. Tapi kerana Nabi ni dia manusia, dia insan, maka apa, penghargaan kita kepada Nabi ni tak tahu nak cakap macam mana. Perjuangan Nabi SAW itu sampai kepada kita hari ni, kita lahir sebagai Muslim. Allahu Akbar. Jadi saya baru ni saya pergi umrah, saya pergi Madinah tu, tempat yang antara yang saya tak pernah pergi sebelum ni. Belakang atau belah tepi Bukit Uhud tu, itu kawasan yang tak boleh dimasuki bas. Jadi student Madinah bawa kami pergi tepi tu, yang mana tempat waktu Nabi cedera time Uhud tu, Nabi lari, dibawa ke belah belakang bukit tu, menyelamatkan diri, dan ada satu ruang Nabi menyuruh dekat situ. Jadi kalau siapa pergi umrah dia tak boleh pergi sebab tempat tu bas tak boleh masuk, kena naik kereta belakang. Jadi tempat tu dalam berapa tahun ni, baru dia 4-5 tahun ni baru sahaja ditutup oleh Saudi, kerajaan Saudi. Sebab apa? Dia tutup tu, dia seal dengan simen. Dia ada macam satu lekuk dekat bukit tu. Sebab ni perangai sebahagian bangsa ni yang datang ni, macam-macam dia buat kat situ. Dia cium lah, dia apa lah kan. Ni masalah lah kan. Jadi tapi kita alhamdulillah orang Melayu ni tak buat perangai itu kan. Cuma berlaku. Sebab tu tuan-tuan pergi sekarang ni Bukit Sofa tu dah kena cermin dah. Saya dulu sempat pergi 2006 tu. Tuan-tuan mungkin lama dah pergi kan. Saya pergi first 2006. Masa tu tak tutup kan, buka kan. Sekarang
tutup. Marwah, bukit Marwah hujung sana tak ditutup. Itu pun dia pergi semayang atas tu. Kan? Kita pun tak pernah terbayang macam mana lah isteri Nabi Ibrahim semayang atas batu tu. Punya banyak tempat kata nak semayang atas batu apa. Tapi kerana kita ni kadang mencintai Nabi ni dengan cara tak betul ni pun satu hal juga. Kan? Nak ibadah ni dia mesti ada dua tuan-tuan, asas ibadah. Satu, niat yang ikhlas. Satu lagi apa? Cara yang betul. Dua ni. Niat ikhlas, memang betul-betul sayang Nabi ni, betul taat perintah Allah, tapi cara tak betul, jahanam ibadah tu. Ataupun cara betul, memang solid, cantik, tapi dalam hati lain pula niat dia. Itu pun jahanam juga. Jadi dia mesti ada dua syarat ni. Ini disebut para ulama. Ikhlas dan mesti betul. Ini baru sampai kepada cinta kepada Allah dan Rasul. Kalau hilang salah satu ni, tak boleh. Jadi kalau pergi sana tu macam-macam pelik-pelik geng sebahagian ni lah, yang bangsa-bangsa tertentu ni cium Kaabah, peluk Kaabah, macam-macam dia buat kan. Sebenarnya sekali tahun bila pergi tu, duduk di Madinah tu, adalah gambar poster Kaabah besar di belah satu lorong tu dia peluk kat satu langsung. Gambar Kaabah pun jadi. Tak tahulah dia dah pergi Mekah ke belum, atau dia dah balik kan. Tapi makna sampai macam tu kan. Jadi yalah, kita gambar Kaabah gantung rumah tak apalah, tapi taklah berlebihan daripada tu. Dan sebagian bangsa ni kerana tu kata beribadah bila tak ada ilmu ni jadi lebih rosak daripada kalau kita mentaati Allah tu kan. Yang dulu kita pernah sebut, bila Syed Fatani sebut, bila solat ni bila tak betul dan tidak berkualiti tu, na'udzubillah, dipandang keji oleh Allah Ta'ala walaupun solat. Jadi kat situ penting kita sentiasa mendalami ilmu. Jadi tak apalah, ada proses tu, maknanya kita sentiasa perbaiki kan. Sebab tu yang kita selalu doa kepada Allah agar Allah terima amalan kita dan Allah sentiasa memperbetul diri kita. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Yang pertama tu, Allahumma aslih lana dina. Ya Allah, perbaikilah bagi kami din, agama kami. Bukan Islam tu. Islam tu nak baiki apa memang dah betul lah. Kita terhadap Islam tu, cara kita faham, cara kita beramal, yang itu nak kena perbaiki. Jadi kena minta tolong dengan Allah Ta'ala. Allahumma aslih lana, atau Allahumma aslih li din. Perbaiki bagi aku agama aku ini ya Allah. Allazi huwa asmatu amrina, yang mana ialah perisai aku. Jadi masalah yang berlaku sebahagian umat Islam ni, bila agama tak betul dia faham, tak betul dia amal, agama itu tak jadi ismah. Apa maksud ismah? Maksum. Apa maksud maksum? Nabi maksum, apa maksud? Dilindung. Nabi itu kan terpelihara. Jadi ismah tu pelindung. Jadi agama kita ni pelindung kita. Jadi bila agama tak betul, tidak berfungsi sebagai pelindung. Walaupun nampak orang Islam, tapi bila agama tak betul, dia tak elok. Itu nak kena sentiasa kita mohon petunjuk Allah Ta'ala, mudah-mudahan. Okey, sikit lagi Nabi yang ini kerana memuliakan Nabi-Nya dan umatnya. Okey, habis. Kemudian kata Muaz dan Jabir, maka barang siapa berdiri di dalam salat serta membesarkan ia dan ditunaikan segala rukunnya dan rukuk dan sujudnya, adalah baginya pahala malaikat 7 petala langit dan orang yang di dalamnya daripada segala kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya segala ibadah malaikat dan orang-orang yang taat perintah Allah dan segala makhluk yang ada dekat dunia ni, bagi orang yang solat dengan begitu sempurna, dia dapat pahala. Ini wallahu a'lam dari segi kiraan macam mana, tapi nak gambarkan nilai solat yang betul-betul berkualiti, sangat-sangat berharga di sisi Allah Ta'ala. Tu. Jadi itu yang perlu kita sentiasa usahakan untuk kita menambah kualiti diri kita kepada Allah Ta'ala. Cukup kot? Kau sambung ni? Soalan? Ada? Soalan?
Ya. Baik, soalan ni pertama sekali, solat qada ini dalam mazhab Syafi'i wajib dibuat. Dalam mazhab Syafi'i wajib dibuat. Cuma solat qada ini kita tahu tak banyak mana kita tinggal? Tak tahu. Anggaran tu anggaran. Contohlah kan. Kalau tak tahu, tak agak-agak lah. Cuma ada perbahasan juga tentang solat qada ni. Kerana dia ada isu apabila bertembung antara mana lebih afdal untuk qada solat atau kita buat solat sunat yang waktunya itu khusus. Kalau solat sunat yang mutlak itu tak apa, tak buat pun tak ada hal. Solat sunat macam solat mutlak ni macam solat hajat, solat sunat apa lagi? Wudu, solat sunat taubat. Itu solat mutlak lah yang dibuat tanpa terikat waktu. Adapun solat sunat contohnya duha, solat sunat sebelum subuh, selepas maghrib dan seumpamanya yang ada pahala khusus yang hukumnya sunat muakkad, contohnya tarawih. Jadi di situ adalah perbincangan. Kerana kalau kita menggunakan pandangan yang tak valid solat-solat sunat tu melainkan perlu qada semuanya, macam nampak sempit agama ni. Sedangkan secara ilmiahnya kita tidak akan temui nas yang betul-betul jelas menyatakan solat itu wajib diqada. Habis daripada mana datangnya pengambilan mazhab Syafi'i mengatakan qada? Kerana contohnya dalam ayat Quran Allah menyatakan puasa itu wajib diqada. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, kira dan ganti dengan hari yang lain. Maka para ulama kata kalau puasa itu perlu diqada, solat tentu lebih wajib lagi. Itu cara mazhab Syafi'i nilai lah. Jadi kita boleh taufik ni mana kita ambil pertengahan antara dua situasi ni. Jadi kalaulah solat sunat yang ada pahala khusus tu kita buat. Dan mengikut sebahagian agamawan ni, sebahagian ulama ni menganggap dengan qada solat tu bukan dengan kita qada tu boleh ganti pun solat kita. Tak boleh. Dia tak macam puasa. Kerana apa? Kerana solat ni bila luput waktu ni, maksudnya solat yang sengaja ditinggalkan lah, ganti pun tak ada apa. Takkan boleh untuk cover yang tinggal. Cuma kenapa diwajibkan ganti? Supaya mudah-mudahan Allah ampun kita. Tu je. Dengan kita bersungguh qada tu, Allah pandanglah kesungguhan itu dan Allah ampun mudah-mudahan. Tapi adakah akan dapat balik pahala solat yang tinggal? Tak ada lah. Tapi untuk ibadah lain, puasa, haji dan seumpamanya, memang ada dalil yang kita boleh dapat balik pahala tu. Haji kan tu ada hukum badal haji. Kan bila orang dah meninggal dia tak sempat pergi haji atau umrah ke contohnya, dia boleh badal, dan mana orang tu tak sempat buat masa hidup, insya-Allah pahala tu sampailah dia kalau diniatkan waktu dia dah mati sekalipun. Tapi sebab tu tak ada solat sunat, solat hadiah ni. Orang mati kita solat itu hadiahkan pahala. Jumhur fuqaha tidak membawalah pandangan tu. Dan kalau cari pandangan tu memang ada juga yang suggest, tapi tak ada nas yang sahih. Jadi solat ni tak ada pilihan melainkan memang perlu. Sebab tu ketetapan atau maknanya penegasan tentang solat ni mesti dilakukan ketika waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu diwajibkan pada mukmin itu pada waktu yang ditetapkan. Sebab tu kita belajar sampai ada solat guna hati. Sampai level tu menunjuk apa? Nak tak nak kena solat. Apa jadi pun kena solat. Sampai ada solat, minta maaf, solat telanjang. Ada. Satu orang kena tangkap, kurung ke, baju dah habis kena buka, dia pun tak tahu duduk mana, duduk kurung penjara apa. Dia pun tak tahu masuk waktu, tapi dia ijtihad. Dia kira lah waktu solat tak ada pakaian solat. Sampai macam tu. Nak kata kedudukan solat, memang kena solat ikut time. Cuma tadi balik pada soalan tu, tanya saya, tak ada masalah solat sunat. Dan cuma dia katalah dia anggaplah solat dia mungkin ada
2-3 tahun ke, contohlah, ikutlah berapa masa yang dia mungkin dia fikir dia pernah tinggal. Sebab solat ni kalau qada tuan-tuan, cuba bayangkan kalau satu orang yang dia tinggal solat 40 tahun, dia taubat pula umur 68, tuan-tuan rasa sempat dah nak qada? Setahun kita solat lebih kurang dalam dekat 2000 rakaat, 1800 rakaat, aku tak silap saya lah kan. Ada larat nak solat 1800 rakaat majid, nak buat zuhur 4 rakaat pun menggigil lutut kan. Jadi sebab tu solat tak boleh tinggal lah. Jadi kalau tinggal tu tapi nak qada tak apa, kalau tanya qada lah, cuma ikutlah kadar yang mampu. Sebab kalau kita kata qada ni sampai satu orang katalah dia taubat umur 68 ke tak kita 70 kan, pun lama tak qada, tak lama tak solat, dia datang kat kita, Ustaz saya dah Ustaz taubat Ustaz, lama tinggal solat. Pak cik macam ni pak cik hari ni taubat okey, mulai hari ni pak cik pagi sampai malam pak cik jangan buat kerja lain, semayang pak cik, qada semua. Tuan-tuan rasa dia buat apa? Oh macam tu Ustaz, mampu malas saya semayang Ustaz. Tak semayang apa Kalau macam tu lah kita bagi penerangan kat dia tentang agama ni, jahanam. Sebab tu agama ni dia perlu kepada rahmah. Takkan agama macam tu, dia taubat tu satu rahmat dah. Dia nak qada ke apa, tak apalah, pelan-pelan. Esok dia mati, ghafarallah, mudah Allah ampun dia kan. Habis daripada dia tak semayang, dia tak taubat, lah dia taubat kan. Jadi tak apalah dosa tu. Allah, bila dosa ni, saya banyak dosa, semua kita berdosa. Mudah-mudahan Allah ampun. Sebab tu bila kita mati, sampai kesudah, kita amat memerlukan doa orang yang hidup. Itu yang kita doa, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Jadi untuk itulah, untuk sahabat-sahabat kita, kenalan kita, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Awas sudah, Rabbana ghfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina, apa? Dan buat saudara-saudara kami. Tak kira parti apa pun. Bobi lah kan. Cukuplah, habis dah PRU kan. Kita ni tak ada apa, bersaudara. Tak padan tuan-tuan nak bergaduh lama sangat kan. Nampak kan ustaz ni parti apa ni. Tak tahu tu kata tuan-tuan nak nilai apa, tapi macam tu lah kan. Sebab kita bersaudara, nak bergaduh tak kat mana sangat. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan buat saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Doa tuan-tuan kan. Jadi tak ada apa bagi saya. Baiklah saja sebut perselisihan kita atas medan politik ni tak ada apa. Takat macam pilih, kawan ni suka makan rojak, kawan ni suka makan mie goreng, itulah, tak lebih pada tu. Laju imam potong lah. Dia sambung cerita panjang ya solat pasal. Okey. Itu tak sampai solat. Dia okey, faham. Mana dia willing. Mana dia keinginan dia nak plan nak solat takhir. Dia sama ada dia buat takhir atau takdim tu, tak ada kelebihan ke kalau buat takhir? Dia pilih lah, tapi tak ada kelebihan pun, sama je lah. Cuma maknanya dari segi apa nama dia, plan dia tadi, keazaman dia nak solat takhir. Takdirnya ada satu, dia sebenarnya termasuk isu tu sama dengan isu kalau orang yang dia walaupun tak musafir. And contohnya dia satu orang yang memang ada keperluan dia maksudnya dia duduk saja, dia bermukim, dia tak musafir, tapi dia ada satu benda yang dia urgent terpaksa selesaikan. Dengan i'tiqad dia memang nak solat lepas ni, tapi dengan dia hold sekejap tu, maksudnya dia tangguh sekejap,
terpaksa ataupun keadaan dia tu menyebabkan dia langsung tak dapat solat. Kerana mungkin macam tadi lah, oh adakah aku depan tu aku berhenti je nak solat, sedangkan mungkin dia boleh solat kat Shell, contohlah ni contoh gas, benda tu surau Shell ni macam tak apa best, dia kata aku solat kat Petronas depan tu lah contoh, atau surau Petron lebih selesa kan, Petron tak tiba-tiba katalah Petron tu lagi 5 kilo elok depan tu, bukan accident, dia yang accident, tapi dia memang nak solat. Jadi lebih kurang macam tu lah kan. Jadi tengok keadaan lah. Kalau memang waktu dah hujung tu berdosa lah dia tinggalkan kalau waktu dah hujung. Tapi kalau macam memang masih awal, kerana dia melihat macam tadi tu, kalau dia musafir tu dia consider dia ada pilihan lah, dia boleh buat takhir. So pertama dia tak berdosa lah, dia tak berdosa. Cuma kalau keadaan tu dia boleh solat, dia solat dengan kadar yang apa dia boleh buat. Dia jam solat lah, kadang-kadang dia jam kan? Kalau dalam mazhab Syafi'i ni ada istilah solat hormat waktu kan, solat kan. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lain dia tak ada apa, kalau dia boleh wuduk waktu tu, dia ada air, dia wuduk, dia solat kan. Sebab kalau time jam ni solat je lah, macam solat dalam flight kan, solat je lah kan. Buat jamak dalam tu dalam kereta. Kalau dia tu mati, dia tak ada berdosa apa, sebab dia memang dah berazam nak solat. Dia point kat situ. Melainkan dia memang tak nak solat, tu cerita lain lah. Dia macam tadi lah, sebab tu saya kata contoh tu untuk musafir. Kalau orang yang tak musafir pun macam tu, kalau dia berazam nak solat, cuma mungkin tadi surau tu dia fikir mungkin dia lebih nak cari tempat yang lebih tapi kita bukan, kita sebab tu dalam ibadah, sebab tu saya kata tadi, bila ibadah ni dia ada benda-benda yang apa dipanggil tu, kaedah ataupun sistem-sistem yang digariskan oleh fuqaha. Contohnya dalam bab tu dia ada panggil wajib muwassa'. Wajib ni ada di dalam usul fiqh, ada wajib mudayyak, ada wajib muwassa'. Ni apa benda ni? Wajib mudayyak, wajib yang sempit, wajib yang luas. Contoh tuan-tuan, kalau wajib yang sempit ni macam nak ambil contoh apa tak nampak lah, lama tak main usul fiqh ni. Kalau wajib muwassa' ni contoh kalau qada puasa. Qada puasa wajib tak? Tapi dia wajib muwassa', wajib yang boleh hul. Macam tu saya nak bagi contoh. Wajib mudayyak ni wajib yang kena buat sekarang. Nazar, tengok juga nazar tu. Nazar tak semestinya juga. Sebab contoh, saya kalau contoh fulan tu jadi PM, saya nazar botak kepala, contohlah. Takdir fulan tu jadi PM, Perdana Menteri contoh, adakah dia kena terus botak? Tu kata wajib tak? Wajib, tapi bila? Tapi kata kalau hari ni PM tu lantik, esok aku kalau esok kena buat esok lah, tak buat kita buat kan, gondol kan. Tapi faham tak maksudnya? Sebab tu tuan-tuan, dalam agama saya kata dia ada sistem. Cuma benda ni dia dalam sikit lah. Sebab tu agama ni dia memang seni dia banyak. Sebab tu sebahagian saya antara orang yang paling tak berminat bermain-main dengan hukum. Maksudnya bercakap hukum ni saya tak berminat. Sebab hukum ni tuan-tuan, dia bukan baca cerita tak. Yang ini tak apa, ni ilmu kan, ni baca je lah kitab. Tapi kalau orang tanya, oh jap saya tengok ni, tak, belum tentu lagi. Tengok situasi orang tu. Dia orang yang memberi pandangan ni, dia macam doktor yang merawat orang kan. Maksudnya tak semua orang sesuai dengan ubat yang sama. Kena tengok orang yang sakit ni, ubat dia macam orang sakit eczema, tak semua doktor sesuai dengan tu. Dia kena pergi Johor kan, ambil ubat. Contoh, dia tak sesuai ubat doktor Langat, contohlah. Jadi maksud doktor tu dia kena sesuaikan dengan, nampak tak contoh dia? Jauh dan dekat, sampai ke Johor tak? Saya nak sebut fatwa ataupun fiqh ni dia begitu. Dia bukan, sebab tu fatwa ni dia ada satu mekanisme, dia macam satu bidang khusus yang bukan semua orang layak. Saya pun tak layak, cuma sebab saya berkecimpung dengan
para asatizah yang lama yang fatwa ni, jadi saya tahu Ustaz dia. Cuma sebab tu bila kadang-kadang kita tengok sebahagian lah, bukan semua ustaz-ustaz, tapi yang agak mudah bagi pandangan ni, kadang-kadang implikasi dia tak berapa sihat, tak berapa bagus. Dia ada kesan. Mungkin tuan-tuan pernah dengar ada sebahagian ustaz, ada ustaz fatwa yang sebelum ada itu viral kejap, darah ikan tu masuk neraka kan. Ya, ada kecoh itu juga. Ustaz yang terkenal lah, tapi sebab dia memang kalau dia baca literal kitab fiqh kata macam tu, dia nakal, apa kesan dia? Pening orang, berapa banyak darah kita makan dalam ikan tu kan. Takkan nak kata neraka. Jadi kena tengoklah, mungkin kitab memang sebut, tapi dalam kita berfatwa kita kena pilih. Tak semesti pandangan tu memang wajar untuk dia. Wajar untuk apa? Wajar untuk kalau orang tu memang mampu bersihkan. Habis kalau kedai tuan-tuan 3,000 ekor ikan nak pergi basuh bersih, taruh mana sangat kan, hilang perut dia, goreng je lah. Kita pun bismillah je lah. Kan, mana nak tahu, susah. Kalau kat rumah makcik tak apalah kan, kita Ezion kan ikan tu kan, bersih betul kan, tak apalah. Pasal nak goreng 4 ekor tu, habis kalau 400 ekor kan, tiba-tiba kita pergi dapur, apa darah, tak boleh. Jadi sebab tu nampak tak, cara kita apply hukum tu kena tengok situasi. Bila cakap khalayak macam tu, dia masalah. Dia akan menjadi macam orang timbul fitnah balik pada, bukan salah, hukum tu tak salah, tapi cara aplikasi tu kena sesuai. Itu maksud saya macam tu. Itu contoh-contoh. Okey, wallahu a'lam bissawab. Perut pun dah lapar tuan-tuan, jadi kita berhenti. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Terima kasih banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.